Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tumbuh cermai di hujung puri, datang Umairah perkenal diri. Terus bersama saya Umairah Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 23 September 2022. Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini melepas dan membebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 tuduhan menerima suapan daripada syarikat Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB berhubung kontrak pengendali perkhidmatan One Stop Center OSC di China dan sistem visa luar negara VLN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Yazid Mustafa memerintahkan Presiden UMNO itu dibebaskan daripada semua tuduhan utama dan tuduhan pilihan mengikut Seksyen 16(A)(B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Muhammad Yazid berkata selepas menimbangkan semua bukti dan keterangan secara keseluruhan, Mahkamah mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Ahmad Zahid. Hakim juga mempersoalkan kredibiliti 3 saksi pihak pendakwaan iaitu nama 3 orang sebagai antara sebab membebaskan bekas timbalan Perdana Menteri itu. Sementara itu, Ahmad Zahid yang ditemui selepas keputusan itu bersyukur dan memberitahu beliau yakin penundangan telah ditegakkan demi kebenaran. Saya telah diaibkan, saya telah dimalukan, malah saya telah ditelanjangkan dengan pelbagai anggapan dan saya telah dihukum terlebih dahulu oleh the Court of Public Opinion. Tetapi Alhamdulillah, hari Jumaat, penghulu segala hari pada hari ini menyaksikan segala-galanya bahawa perundangan telah ditegakkan demi kebenaran dan saya sekali lagi bersyukur. Sementara itu, bekas pengerusi tabung haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim dilepas tanpa dibebaskan oleh Mahkamah Seksyen daripada 3 pertuduhan rasuah dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan projek jalan raya di Perak dan Kedah. Hakim Mazura Alwi membuat keputusan itu selepas membenarkan permohonan timbalan pendakwa raya Aslinda Ahad mengikut Seksyen 254(3) Kanun Tata Cara Jenayah. Terdahulu, Aslinda memohon agar ahli parlimen baling itu dilepas tanpa dibebaskan atas alasan representasi yang dikemukakan oleh tertuduh telah dipertimbangkan oleh pihak pendakwaan dan memerlukan siasatan lanjut. Abdul Aziz didakwa atas 3 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM5.2 juta dan 6 pertuduhan pengubahan wang haram bernilai RM972,414.60 berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Kesemua perbuatan itu didakwa dilakukan di 5 bank di ibu negara antara 6 September 2010 hingga 10 April 2018. Sepasang suami isteri mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan mendera anak saudara mereka berusia 7 dan 6 tahun sejak Ogos lalu. Tertuduh Juliana Omah 34 tahun dan Muhammad Ashari Muhammad Alwi 29 tahun membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Muhammad Nori Syam Wan Yaakob di Mahkamah Seksyen hari ini. Mengikut pertuduhan pertama, pasangan itu didakwa bersama-sama antara Ogos 2022 sehingga pukul 5.05 petang pada 16 September lalu menganiaya seorang kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal terhadap mangsa. Bagi pertuduhan kedua, mereka bersama-sama antara Ogos 2022 sehingga pukul 5.05 petang pada 16 September lalu menganiaya seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun sehingga menyebabkan kecederaan fizikal terhadap kanak-kanak itu. Penderaan 2 kanak-kanak itu mendapat liputan meluas selepas salah seorang mangsa yang tidak tahan dengan penderaan berterusan itu bertindak melarikan diri melalui tingkap pangsapuri yang diduduki sebelum diselamatkan oleh pasukan bomba.
Satu pendedahan mengenai di mana Jolo berada. Wartawan antarabangsa Tom Wright dan Bradley Hope berkongsi foto terbaru ahli perniagaan dalam buruan pihak berkuasa Malaysia. Menerusi foto yang disiarkan di YouTube, Jolo atau nama sebenar Lo Tek Jo dilihat berada di sebuah pusat membeli belah di Macau, China. Bradley mendakwa foto itu diterima daripada penyiasat persendirian yang tidak diketahui tarikhnya. Turut kelihatan ialah isteri Jolo iaitu Jesselyn Chuan Teck Ying yang memakai gaun hitam. Jolo dipercayai dalang utama dalam skandal kewangan terbesar di dunia dicari pihak berkuasa Malaysia dan beberapa negara lain. Dia juga dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang dipenjarakan Ogos lalu dalam kes yang membabitkan anak syarikat 1MDB. Wright berkata dengan sejumlah wang yang diselewengkan daripada 1MDB masih gagal dikesan, kehidupan mewah Jolo membuktikan dia masih memegang berbilion ringgit wang yang diselewengkan. Setakat November tahun lepas, sebanyak 20.53 bilion ringgit aset 1MDB telah berjaya dipulangkan semula kepada kerajaan Malaysia. Adabi melazatkan, adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap, seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kita kembali lagi. Jika berlaku luruan monsun, hujan lebat berterusan akan berlaku dalam tempoh beberapa hari, terutamanya di kawasan pantai timur Semenanjung, barat Sarawak dan timur Sabah. Itu kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Muhammad Helmi Abdullah. Ujarnya, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat berterusan dalam tempoh beberapa hari di kebanyakan tempat di seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Katanya perkara itu boleh berlaku sekiranya berlaku fenomena luruan monsun terutama yang kuat sekali dengan kewujudan sistem cuaca tekanan rendah. Bagaimanapun, menurut beliau sukar untuk meramalkan sama ada fenomena itu boleh membawa musibah banjir besar. Sekiranya berlaku luruan monsun yang kuat sekali dengan kewujudan sistem cuaca tekanan rendah, hujan berterusan berpotensi berlaku dalam kawasan yang lebih luas sehingga ke negeri-negeri pantai barat Semenanjung. Penulis lirik dan pelakon terkenal Bob Lokman meninggal dunia hari ini akibat masalah jantung. Difahamkan Bob Lokman atau nama sebenarnya Muhammad Hakim Lokman menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 tengah hari di kampung halamannya di Kubang, Krian. Sebelum ini, utusan Malaysia melaporkan Allahyarham bergantung pada jantung kombinasi bateri iaitu alat bantuan jantung selain perlu menjalani rawatan susulan sekali setiap 3 bulan. Antara lagu ciptaannya yang popular ialah Taman Rashidah Utama, Isabella dan Memburu Rindu. Buat anda yang ingin melancong ke Thailand, ini berita gembira untuk anda apabila kerajaan Thailand akan memansuhkan keperluan mengemukakan bukti vaksinasi atau sijil COVID-19 oleh pelancong luar negara bermula 1 Oktober ini. Menteri Kesihatan Awam Anutin Chan Virakul berkata, Jawatankuasa Penyakit Berjangkit Kebangsaan membuat keputusan individu yang mengalami gejala ringan COVID-19 atau tidak bergejala tidak lagi perlu untuk menjalani proses kuarantin. Ujarnya, langkah kawalan baharu akan diguna pakai untuk semua penduduk tempatan, pelancong dan orang yang dijangkiti. Ini termasuk menasihati orang yang dijangkiti COVID-19 untuk terus memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan selain mengamalkan penjarakan sosial selama 5 hari. Kerajaan Thailand merancang untuk beralih ke era pasca pandemik dengan pegawai-pegawai kesihatan menyifatkan situasi COVID-19 dalam negara adalah lebih kepada endemik dan bukan lagi pandemik. Pengasas Facebook Mark Zuckerberg merekodkan kehilangan sebanyak $71 bilion Amerika sepanjang tahun ini sekaligus melebihi kerugian mana-mana bilioner di seluruh dunia, lapor akhbar tempatan United Kingdom.
Kerugian besar itu menyebabkan taikun media sosial yang menjenamakan semula syarikat Facebook kepada Meta pada 2001 jatuh pada kedudukan ke-20 dalam senarai bilioner dunia. Ranking tersebut adalah yang terendah pernah diperoleh beliau sejak 2014. Selain itu, Meta pada Februari lalu menyatakan bahawa Facebook tidak lagi mencatatkan pertumbuhan bulanan dari segi bilangan pengguna dan pengumuman itu menyebabkan harga saham syarikat itu merudum pada kadar terburuk. Sementara itu, industri teknologi kini berada di tengah-tengah masa mencabar ketika pengiklan bersikap lebih berhati-hati berikutan kemungkinan dunia mengalami kemelesetan ekonomi tahun hadapan. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah Adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kadar inflasi di negara ini naik kepada 4.7% berbanding 4.4% pada Julai lalu. Peningkatan harga barang dan kenaikan inflasi sejak beberapa bulan lalu menyaksikan pengguna terpaksa membayar lebih untuk barangan keperluan asas. Peningkatan inflasi pada bulan Ogos didorong kenaikan makanan dan minuman bukan alkohol, kumpulan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api, hiasan, perkakas dan penyelenggaraan isi rumah selain restoran dan hotel. Bagi menangani kenaikan inflasi, Bank Negara Malaysia telah menaikkan kadar faedah semalaman beberapa kali bagi mengekang permintaan. Mata wang ringgit juga terus lemah dan susut sehingga RM4.57 hari ini, paras terendah sejak 1998 ketika krisis kewangan Asia. Penjaga gol Harimau Malaya Shihan Hazmi layak dinobatkan Wira Negara apabila beraksi dengan cemerlang apabila beberapa kali menyelamatkan gawang Malaysia dari ditembusi Thailand pada Piala Raja Thai malam tadi. Skuad negara hampir melakar kemenangan selepas mendahului hampir 60 minit sebelum Thailand menyamakan kedudukan 30 saat sebelum tamat aksi sebenar. Walau bagaimanapun, penyokong tuan rumah tampak kecewa apabila Thailand gagal pada sepakan keempat penentuan penalti sekaligus melayakkan Harimau Malaya mara ke final berdepan Tajikistan Ahad ini. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada skuad Harimau Malaya dan mengajak keluarga Malaysia untuk bersama-sama memberikan sokongan kepada skuad kebangsaan bagi menjulang Piala Raja Thai 2022. Memasuki 2 hari terakhir Sukan Malaysia Sukma ke-20 yang akan menutup tirai esok, kontingen Johor hanya menunggu untuk mencipta sejarah dan dinobatkan sebagai juara keseluruhan tamasya sukan itu. Biarpun masih banyak pingat emas menjadi rebutan, Johor berada terlalu jauh meninggalkan pencabar utama iaitu wilayah Persekutuan, Terengganu dan Selangor. Sebagai info, pemenang pingat emas Sukan C Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin bagi acara menembak dan pelumba berbasikal trek negara Muhammad Rizwan Shahrum antara 8 penyumbang emas Johor semalam. Sementara itu, perebutan ibu segala pingat adalah perlawanan akhir bola sepak yang akan menyaksikan pertemuan antara Pulau Pinang dengan Terengganu di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam ini. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 24 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umairah Wahid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.